Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia baca waalaikumsalam. Apa mengaji pondok? Waalaikumsalam. Ada? Tapi tak salah baca waalaikumsalam. Tetapi salah bagi orang yang belajar. Salah bagi orang yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira. Orang tak mengaji Allahu Akbar kabira, tak batal sembahyang, tak batal sembahyang. Tapi bukan sifat orang yang belajar Allahu Akbar kabira. Sebab apa kan wasal tu Allahu Akbaru kabira. Dah afdal. Kalau baca Allahu Akbar kabira batal tak? Tak. Sebab sifat asal bacaan itu sunat. Dah. Jadi kalau baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Cuma yang baca, ada yang baca dengan cara belajar, ada yang baca dengan cara tak belajar. Jadi antum yang belajar Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Baca macam tu. Faham semua? Dah. Baik. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Pada tanggal berapa hari bulan? Lupa tulis Haiman. Hafal? 9 apa? Kita tak pakai bulan matahari, kita pakai bulan. Dah. Safar ke? Berapa bulan Safar ini? Ada tanda? Lupa tulis hari ni. Baik, tak apa. Ya. 29 hari ni. 29 Muharram. Baik. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini pada tanggal 29 Muharram 1440 Hijrah. Dalam rencana kita terus-menerus mempertingkatkan kehidupannya kita sebagai seorang pelajar dan juga tuan-tuan yang berada di rumah dengan cara mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Kerana tak dapat tidak dinaikkan darajat seorang manusia iaitu dengan cara dinaikkan ilmu. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak pertingkatkan darajat manusia? Dengan cara dipertingkatkan ilmu. Bagaimana Allah Ta'ala nak perbanyakkan amalannya kita? Dengan cara diperbanyakkan ilmu. Bersabda oleh baginda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala nak dia tu buat kebaikan, maka Allah Ta'ala beri dia faham pada agama. Syarat nak faham? Syarat nak faham? Kena ada ilmu. Dah, syarat nak dapat ilmu? Kena belajar. Syarat nak belajar? Kena tengok live setiap pagi. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dapat ilmu. Tu bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Baik. Hari ini insyaAllah kita masuk pula kepada Al-Faslur Rabi'. Baca. Al-Faslur Rabi'. Jadi alhamdulillah kita telah berada di pertengahan jalan. Sebab semuanya tuan-tuan dan pelajar-pelajar ada 8 fasal. Ada 8 fasal. Jadi insyaAllah 29 Muharram Safar. Pada 5 Safar kita akan buat peperiksaan pertengahan. Baca 1 hingga 4. Nak pastikan supaya ingat. Dah. Nanti insyaAllah seperti biasa hujung tahun ni kita ada peperiksaan akhir tahun. Jangan lupa, siapa yang gagal maka return balik kelas 1. Ustaz tak ada kompromi masalah ni. Dah. Ustaz tak ada kompromi. Walaupun hampa ulang 10 tahun pun ustaz akan sanggup belajar, sanggup mengajar. Selagi mana hampa nak belajar. Jadi ingat, dah, cara peraksaan kita mudah. Mula-mula kita akan baca 2 fasal. Lepas tu kita akan baca 4 fasal. Hari terakhir kita akan baca terus 8 fasal. Terus baca 8 fasal. Dah, dia ada beberapa syaratnya, beberapa kesalahan tak boleh. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi'. Al-Faslur Rabi'. Fasal yang keempat. Fasal yang keempat. Hukum munada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Hukum munada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Baik, pada siri-siri yang lalu pelajar-pelajar dah belajar syarat munada dia tak boleh berjumpa dengan ya mutakallim. Betul tak? Betul tak? Dah, dalam undang-undang tu ada tulis syaratnya dia tidak bertemu dengan ya mutakallim. Kalau bertemu ya mutakallim, i'rabnya muqaddarah. Betul? Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Baik. Cuma kalau bertemu dengan ya mutakallim juga,
Hukum munadak tu, apa dia munadak? Yang pertama sekali ada huruf nidak. Huruf nidak apa dia? Ya, ayya, ai. Dah? Orang Cina biasa guna munadak tak? Sebab tu bahasa Arab ni berkembang kepada seluruh lidah-lidah manusia. Hayya. Munadak tak? Lama tak nampak you pergi mana, Cina cakap ayya. Tu huruf munadak lah tu. Dah. Jadi ingat tuan-tuan yang berada di rumah, jangan kita mudah memberi sangkaan. Bila mana orang kafir mengeluarkan satu statement, kalau kita ikut, ni ikut orang kafir lah ni. Tak. Sedangkan banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kafir asal daripada Islam. Sejarah tu kena faham. Baik. Apa dia munadak? Iaitu ada 4 huruf. Ya, ayya, hayya, ai. Bila pula dia bertemu ya mutakallim. Kalau dia mudhaf kepada ya mutakallim, ada beberapa kaedah yang lain. Baik, yang pertama baca. Yang pertama, disukunkan ya mutakallim. disukunkan ya mutakallim. Misalnya Misalnya, ya qaumi. ya qaumi. Apa ni ya mutakallim? Daripada domain nasbin wajarin. Hu huma hu, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Ya ni namanya ya mutakallim. Atau nama panjang dia apa dia? Domir mutakallim wahdah. Kalau na, domir mutakallim ma'a ghairi. Kalau ya, domir mutakallim wahdah. Apa makna domir? Kata nama. Apa makna mutakallim? Orang yang berkata-kata. Apa makna wahdah? Seorang diri. Ana. Nampak? Kalau atas ni nahnu ataupun ya na. Na ni apa dia? Domir mutakallim ma'a ghairi. Domir kata ganti nama. Kami. Mutakallim orang yang berkata-kata. Ma'a ghairi serta orang lain. Banyak tak? Banyak. Kami nak pergi main bola ni, ramai tak? Dia mewakili serta orang lain. Itu dipanggil nahnu ataupun na. Baik. Jadi ya ni, ya. Disukunkan ya mutakallim, baca. Disukunkan ya mutakallim. Misalnya Misalnya, ya qaumi. ya qaumi. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Ya Ya harfun nida. harfun nida. Qaumi Qaumi. munada. Munada. Mansubun. Mansubun. Dengan lu asal iman mansub. Hurikat bil kasrati, baca. Berikan bil kasrati. Lil mudhafil ya'il mutakallim. Lil mudhafil ya'il mutakallim. Munada tu asalnya kena mansub, kena mansub, melainkan munada ya idafah. Baik. Cuma kenapa dia bagi bawah? Sebab dia bertemu ya mutakallim. Habis. Jadi kaedah yang pertama, ya ni boleh bagi mati. Ya qaumi, baca. Ya qaumi. Ya qaumi. Ya qaumi. Yang kedua baca. Yang kedua, Difatahkan ya mutakallim. difatahkan ya mutakallim. Misalnya Misalnya, ya qaumiyah. ya qaumiyah. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Dia di kaedah semata-mata kaedah nak cerita hebatnya bahasa Arab. Bari boleh berubah. Baik, jadi apa yang ustaz nak faham kepada pelajar-pelajar dan juga tuan-tuan berada di rumah, dengar dah. Kalau antum alim betul-betul bahasa Arab nahwu saraf, maka tak pelik. Kenapa dalam pembacaan Al-Quran ada pembacaan yang berbeza, ada qiraat yang berbeza. Nampak? A'adzartahum. Setengah riwayat baca macam mana? Al-zartahum, dia buang satu hamzah. Bila bertemu dua hamzah, dia buang satu hamzah. Kan lain qiraatnya. Dan sama juga. Tengok, kalau asalnya yang kita faham, bila bertemu ya mutakallim baca ya qaumi, betul? Tiba-tiba boleh baca pula ya qaumiyah. Tiba-tiba boleh baca pula ya qaumiyah. Tiba-tiba boleh baca pula ya qaumi. Ni nak cerita hebatnya bahasa Arab. Jadi ulama mengkaji semua ni daripada Al-Quran. Ulama mengkaji semua ni daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ke tidak? Dah? Habis. Tapi ingat, ustaz pesan awal-awal dah, yang menghafal Al-Quran, hampa akan datang ujian. Ujian. Bila hampa dah mahir nahwu saraf ni, hampa akan baca Quran dengan nahwu saraf, tak baca dengan hafalan dah. Ketika tu bacaan hampa akan tersangkut. Kaedah tu akan berlaku. Sebab apa? Nahwu berjalan, otak berjalan, mata berjalan. Selama ni kita menghafal menggunakan lidah. Yang ni kita baca nak gunakan otak. Dah. Maka ketika itulah kadang-kadang kenapa kita tersangkut. Ujian tu pasti datang. Baik.
Yang ketiga baca. Yang ketiga. Difatahkan ya mutakallim. Difatahkan ya mutakallim. Ditambah alif. Ditambah alif. Misalnya. Ya qaumiyya. Ya qaumiyya. Ya qaumiyya. Ya qaumiyya. Maknanya sama, wahai kaumku. Wahai kaumku. Ya harfun nida, qaumi munada, qaumi mudhaf, ya mudhaf ilaih. Alif ni zaidah. Tulis Farhan, mana-mana yang besar tu tulis. Alif ni zaidah, tambahan sahaja. Tambah sebab apa? Sebab kaedah dia begitu. Kaedah dia begitu. Macam daraba, darabu. Daraba, darabu. Ada alif tak darabu ni? Ni. Darabu. Ada alif tak? Ni alif zaidah nak menjaga sahaja. Habis. Yang keempat baca. Yang keempat. Dihazafkan ya. Dihazafkan ya. Kasrah yang tinggal. Kasrah yang tinggal. Hazaf tu makna buang. Dihazafkan ya. Dihazafkan ya. Kasrah yang tinggal. Kasrah yang tinggal. Misalnya. Misalnya. Ya qaumi. Ya qaumi. Ya qaumi. Ya qaumi. Tengok. Bermakna maknanya tetap wahai kaumku. Cuma ya tak ada. Ya tak ada. Tengok dah. Dalam Al-Quran banyak macam ni, gugur ni. Contoh Allahumma salli ala ilahi. Ilahi ada ya. Apa contoh lain? Allahumma salli ala Muhammad. Tak lupalah. Rabbi. Rabbi zidni ilman. Tengok dah. Kalau tengok dalam Quran, ejaannya begini. Ataupun dalam tulisan-tulisan yang biasa ulama, Rabbi zidni ilman. Zidni dal. Tambahkan bagiku. Ejaan dia Rabbi tak? Rabb. Asalnya apa? Tak faham lagi. Asalnya apa? Aiman. Rabbi, wahai Tuhanku. Asal Rabbi tu ada ya lagi. Ya Rabbi. Nampak? Ya Rabbi. Dia buang ya. Kenapa buang ya? Terlebih maklum. Dah? Tak payah suruh dah. Memang kita suruh Tuhan kan? Lepas tu kenapa pula gugur? Ni kaedah ketiga. Rabbi. Sebab ingat, isim ni dia baris bawah ni kebiasaannya dia isim ni takkan boleh baris bawah melainkan beberapa sebab. Ada huruf jar, idhafah. Nampak tak? Tiba-tiba je baca Rabbi. Apa i'rab dia? Jadi asalnya Rabb. Ni asalnya Rabbi. Ni ya qaumi. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Sebab tu kalau antum tengok, pelajar-pelajar tengok Rabbi. Dan dalam sama ada dalam hadis, sama ada dalam buku-buku doa, tapi dia akan tulis makna wahai Tuhanku. Bermakna seolah-olah ada ya yang hazaf. Nampak? Ni kaedah dia. Dihazafkan ya, kasrah yang tinggal. Ya qaumi, ya Rabbi. Maka jadilah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh faham? Dah? Sebab tiba-tiba je pangkal ayat Rabbi. Nak kata mubtada bukan mubtada. Nak kata khabar muqaddam pun bukan. Nampak tak? Jelas semua? Ke tidak? Jelas semua? Beres. Baik. Yang kelima baca. Dihazafkan ya. Dihazafkan ya. Difatah yang tinggal. Difatah yang tinggal. Misalnya. Ya qauma. Ya qauma. Maknanya tetap wahai Tuhanku. Wahai kaumku. Tapi dah dia buang ya, fatah yang tinggal. Ya qauma baca. Ya qauma. Nah, ni i'rab dia ya harfun nida, qauma munada mudhaf. Dah bi hasfi harfi ya mutakallim, dengan dihazafkan ya mutakallim. Yang keenam baca. Dihazafkan ya, fathah yang tinggal, ditambah alif. Buang ya, fathah yang tinggal, tambah alif. Misalnya ya qauma. Ya qauma. Ya qauma. Ya qauma. Ya qauma. Ya qauma. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Dah habis. Wallahu a'lam. Pindah. Ni ada. Ada misal contoh dalam Quran ada ya qauman ada. Dah menggunakan ayat lain.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhamirul faslil awil imadi. Dhamirul fasli awil imadi. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Dan kita masuk pula kepada bab yang seterusnya, kepada tajuk seterusnya, iaitu dhamir faslil awil iman. Nama dia dhamir faslil awil iman. Dia ni la mahal lahu minal i'rab. Dia ni tak ada tempat bagi i'rab. Maknanya kalau antum pelajar-pelajar jumpa sama ada dalam kitab dan sebagainya, maka dia tak ada i'rab. Dia tak ada i'rab. Dah? Apa dia i'rab yang kita dah belajar dah. Kalau sebut i'rab sama ada asmaul marfu'at atau asmaul mansubat, mubtada ke khabar ke dak, dia ni tak ada i'rab. Cuma ni dia ni datang, dia ada kerja dia, iaitu dhamir marfu' munfasil. Baca. Dhamir marfu' munfasil. Letaklah kepala otak tu. Yang pertama sekali, dia ni dhamir marfu' munfasil. Apa dhamir marfu' munfasil? Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahum. Ada? Dia ni dhamir marfu' munfasil. Mana-mana salah satu duduk antara mubtada dan khabar, baca. Duduk antara mubtada dan khabar. Menentukan selepasnya adalah khabar. Menentukan selepasnya adalah khabar. Tutup spotlight. Tak bagi tahu, gelap tadi. Iaitu dhamir marfu' munfasil. Iaitu dhamir marfu' munfasil. Duduk antara mubtada dan khabar. Duduk antara mubtada dan khabar. Untuk menentukan selepasnya. Untuk menentukan selepasnya adalah khabar. Adalah khabar. Dhamir marfu' munfasil ni apa? Dia ni satu dhamir duduk tengah-tengah antara mubtada khabar. Sini mubtada, sini khabar. Dah, kalau hampa tengok dari sana, sini mubtada, sini khabar. Dia duduk tengah-tengah. Kerja dia apa? Dia nak tentukan selepas yang ini mesti khabar. Tu kerja dhamir fasil awil iman. Baik. Syarat pertama. Syarat pertama adalah dhamir itu padan dengan mubtada dan khabarnya. padan dengan mubtada dan khabarnya. Baik, dia ada dua syarat dia. Syarat yang pertama, dhamir tu kena padan. Apa makna padan? Kalau muzakkar dia pakai muzakkar, kalau muannas pakai muannas. Kalau seorang pakai seorang, kalau tasniah dia guna dhamir tasniah. Kan kita ada 14 dhamir semua. Nampak? Kalau jamak dengan jamak, jelas? Jadi dhamir itu sepadan. Syarat kedua, baca. Syarat kedua Adalah khabarnya itu isim yang ma'rifah. isim yang ma'rifah. Misalnya Misalnya Zaidun huwal qa'imu. Zaidun huwal qa'imu. Baik, syarat yang kedua, nak kenal dhamir fasil awil iman ni, khabar dia kena ma'rifah. Apa dia ma'rifah? Antaranya ada alif lam. Antaranya idhafah. Tapi kebiasaan ma'rifah yang masyhur tu ada alif lam lah, bil adat dengan alif lam. Kalimat ma'rifah yang paling besar apa dia? Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah tu kalimat ma'rifah yang paling besar. Baik. Jadi bila mana dhamir tu duduk selepas mubtada dan khabar, dan syarat yang kedua khabar tu isi ma'rifah, jadi dhamir itu namanya dhamir fasil awil iman. La mahallahu min i'rab, dia tak ada i'rab. Misalnya baca. Misalnya Zaidun huwal qa'imu. Zaidun huwal qa'imu. Zaidun, tengoklah. Zaidun huwal qa'imu. Zaidun huwal qa'imu. Pantang subuh tengah baca boleh silap. Bukan menghafal. Zaidani humal qa'imani. Zaidani huwal qa'imani. Ni tak fokus otak lain. Zaiduna humul qa'imuna. Zaiduna humul qa'imuna. Zaidun huwal qa'imu. Zaidun huwal qa'imu. Zaidun baca. Zaidun Mubtada'un mubtada'un marfu'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah wa 'alamatu rafihi dhammah li'annahu min al-ismi al-mufradi. li'annahu min al-ismi al-mufradi. Makna dia apa? Zaid ni mubtada, marfu', duduk pada awal kalam. Maknanya ibtida'. Ada? Dia diawalkan oleh ibtida'. Huwa baca. Huwa dhamir faslil awil iman. dhamir fasil awil iman. La mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Al-qa'imu Al-qa'imu khabarun khabarun marfu'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah. wa 'alamatu rafihi dhammah. Kepada tuan-tuan yang baru bersama dengan kami, ahlan wa sahlan kami ucapkan. Mana-mana kalau tak faham tu, tengok video daripada awal. Tengok video daripada awal, kerana kami dah masuk kepada episod yang ke-31.
Tengok daripada awal antum akan kenal apa dia mubtada, apa dia khabar, mana dia subjek, mana dia predikat. Jadi mana yang tertinggal kelas, tengok daripada awal dan ikut turutan. Baik. Al-qa'imu baca. Al-qa'imu Khabarun. khabarun Marfu'un. marfu'un Wa alamatur rafihi dhammah. wa Jadi huwa ni dipanggil dhamir marfu' fasil, huwa, huma, hum, duduk antara mubtada dan khabar. Dia tentukan yang al-qa'imu ni tentu khabar. Maka itulah kerja dhamir faslil awil iman, tapi dia tak ada i'rab. Nampak? Dia seolah-olah tambahan sahaja. Boleh faham? Zaidani humal qa'imani. Zaidani humal qa'imani. Bermula dua Zaid itu. Bermula dua Zaid itu. Yang berdirilah oleh keduanya. Jadi huma ni sama juga. Zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatur raf'ihi nun li'annahu minal ismi tasniyah. Huma dhamir fasil awil iman la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tak ada i'rab. Dia ditambahkan sahaja, didatangkan untuk menentukan selepasnya adalah khabar. Zaiduna humul qa'imuna. Baca. Zaiduna humul qa'imuna. Bermula Zaid itu. Bermula Zaid itu. Telah berdirilah mereka itu. Telah berdirilah mereka itu. Jadi hum sama juga dhamir fasil awil iman la mahallahu minal i'rab. Jadi mudah-mudahan video ni bermanfaat bagi tuan-tuan. Jadi ma'assalamah alaikum, sehingga kita bertemu lagi pada siri-siri akan datang.